Penambahan wakil kabinet dari Sabah dan Sarawak membuktikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah melupakan sumbangan parti komponen di dua negeri itu. Kemenangan besar Barisan Nasional BN sekaligus membuktikan simpanan tetap di Sabah dan Sarawak tidak terganggu. Dan bersama kita di talian pensyarah kanan di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Jenny Amir. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, bagaimana Doktor melihat penambahan wakil dari Sabah dan Sarawak dalam barisan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri semalam? Ini betul-betul bersejarah bagi Sarawak khususnya kerana diberi 7 jawatan menteri berbanding 3 sebelumnya dan 4 jawatan timbalan menteri walaupun ini kurang berbanding 7 sebelumnya. Dan ini saya fikir merupakan satu penghargaan, satu penghormatan dan satu pengiktirafan terhadap sumbangan Sarawak, iaitu yang memenangi 25 kerusi dalam pilihan raya yang lalu. Dan saya fikir Perdana Menteri telah mengambil kira pelbagai faktor termasuk pelbagai parti politik dan pelbagai kaum di Sarawak ini. Tetapi satu yang agak mengejutkan ialah apabila SPDP, salah satu komponen parti komponen di Sarawak ini yang memenangi 4 kerusi dalam pilihan raya lalu telah tidak diberi tempat. Dan kalau diperincikan dari segi peratusan, PBB mendapat 57%, PRS 33%, SUPP 100%, SPDP sifar tak ada langsung. Jadi dan ini saya fikir agak mengecewakan SPDP dan saya turut difahamkan PRS juga tidak begitu gembira dengan pelantikan ini apabila sebenarnya Datuk Joseph Salang telah enggan menerima jawatan timbalan Menteri Pelancongan dan kerana PRS sebenarnya mengharapkan untuk diberi 1 jawatan menteri dan 2 jawatan timbalan menteri. Tetapi apapun, saya percaya berdasarkan senarai yang dari Sarawak, Perdana Menteri telah mengambil kira pengalaman dan juga latar belakang wakil rakyat. Iaitu kalau kita lihat Datuk Alexander Linggi sebagai contoh dari luar bandar Kapit dan telah diberi jawatan sebagai timbalan Menteri Wilayah dan Luar Bandar. Datuk James Dawes sebagai timbalan Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli mengambil kira latar belakang beliau sebagai orang pakar dalam bidang alam sekitar dan juga Datuk Wan Junaidi yang ada latar belakang sebagai peguam dan juga timbalan speaker di situ. Ternyata bahawa ini satu keputusan yang tepat saya fikir dan saya percaya bahawa mereka ini dapat membantu Perdana Menteri dan Kabinet ini untuk memenuhi agenda transformasi sosial ekonomi negara, membantu memenuhi wawasan 2020 dan seterusnya, membantu menjadikan Malaysia memperoleh pendapatan tinggi. Jadi Doktor, seperti kita sedia maklum Doktor, ini adalah kali pertama jumlah tinggi suara dari Sabah dan Sarawak. Jadi apa kelainan yang kita boleh jangka daripada mereka Doktor? Saya mengharapkan mereka ini dapat memberi, bukan saja memberi komitmen padu untuk membantu Perdana Menteri dalam memenuhi agenda beliau, tetapi yang lebih penting, yang tidak kurang pentingnya, mereka ini juga dapat membantu untuk membawa segala transformasi di Sarawak, khususnya janji-janji yang digariskan dalam manifesto terbaru, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur di luar bandar. Dan saya percaya dengan pengalaman, kepakaran, komitmen mereka ini, mereka tidak akan mengecewakan Perdana Menteri. Jadi Doktor, terima kasih di atas pandangan positif yang Doktor komenkan kepada kita tadi. Okey, itu tadi panggilan telefon bersama dengan Dr. Jenny Amir, pensyarah kanan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS.